Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, video kali ini kita akan sambung dengan SBP 2023 kertas 1. Okey, soalan 1, soalan seorang pesakit dirawat dengan cahaya UV yang mempunyai panjang gelombang 375 nanometer. Tu nm tu adalah nanometer. So ini panjang gelombang panjang gelombang. Apakah jenis kuantiti fizik bagi panjang gelombang? Kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur. Okey. So dia tanya panjang gelombang ni tergolong dalam kuantiti apa? So sebab ada panjang di situ, which is length, ini adalah kuantiti asas. Okey, kuantiti asas. Nombor 2, rajah menunjukkan satu susunan radas mengkaji hubungan antara pemanjangan extension suatu gelang getah, satu benda yang elastik, dan juga daya. So kalau kita tambahkan daya, okey, kita tambahkan daya, apa jadi pada pemanjangan? Makin besar. So yang ni diterangkan dalam satu hukum, iaitu dalam hukum Hooke. Okey, Hooke's law. Hooke's law yang menyatakan hubungan antara X dan juga F force, daya. Semakin besar daya, dalam exam jangan buat simbol ni dalam exam buat simbol yang formal. Okey, iaitu daya, pemanjangan berkadar langsung dengan daya. Okey, yang ni sekadar untuk kita buat nota ringkas kan. Kalau kita tambahkan daya, tambahkan berat, maka pemanjangan juga akan turut bertambah. So later on Hooke perkenalkan suatu formula, iaitu F sama dengan Kx, dan menyatakan bahawa dalam formula itu ada suatu pemalar K, nama dia, iaitu Springs constant. Pemalar constant, pemalar spring, pemalar spring, springs constant, pemalar spring. So pemalar spring ni menentukan the stiffness ataupun the elasticity of the object. Kalau spring lah kan. Kalau gelang getah, suatu yang elastik. Kalau nilai K nya tinggi atau besar, bermaksud ianya sukar untuk diregangkan, dan kita panggil dia stiff, keras kan, stiff. Ataupun boleh juga kita sebut sebagai less elastic, kurang kenyal, kurang sifat kenyal dia. Okey, so nombor 2, soalan tanya hipotesis manakah betul? Okey, D lah. Semakin bertambah daya, semakin bertambah pemanjangan. Baik. Nombor 3, seorang penumpang dalam kapal terbang melihat laluan penerbangan. Sini pada peta, dekat sini. Ni laluan penerbangan dia ni. Saya buat color merah kan. Ini laluan dia, the path, laluan dia. Okey, semasa penerbangannya ke ibu negara Belgium, Brussels. Okey, so dia daripada satu tempat nak pergi ke Brussels. So apakah kuantiti fizikal? Sekali lagi kuantiti fizikal tu apa? Kuantiti yang boleh diukur. Kuantiti fizikal yang mewakili laluan penerbangan di atas skrin tersebut. So ada pilihan kat situ, laju, halaju, pecutan, sesaran. Jawapannya sesaran, D. Kenapa? Kerana kapal terbang tidak melalui laluan yang khusus. Contohnya kan, kalau daripada A nak ke B, kalau melalui kalau dengan menggunakan kereta misalnya, jalan darat kan, mesti dah ada bukit, lepas tu ada highway, ada laluan dia tu, kena belok kiri kanan kan, barulah sampai ke B. Tapi melalui kapal terbang, during his flight, guna kapal terbang, ada ke kapal terbang belok-belok? Tak ada. Kapal terbang akan bergerak dari starting point to directly to the end point, daripada titik mula terus ke titik akhir, tak ada belok-beloknya. Mesti tegak terus, lurus saja. Inilah kita panggil the shortest path
ataupun kita panggil sesaran, displacement. Okay, kita lalu dari titik mula direct ke titik akhir. Okay, D. Baik, seterusnya nombor 4, graf manakah yang menunjukkan gerakan halaju malar? Apa maksud halaju malar ni? Halaju malar bermaksud constant velocity atau velocity-nya tidak meningkat, tidak pula menurun. Okey, halajunya sama saja, maintain. Bila masa bergerak, halajunya maintain. So obviously bukan A. Kenapa? Sebab A kita boleh tengok pada paksi Y sini, V-nya mula-mula besar, lepas tu makin lama makin decrease, turun. Ni bukan halaju malar, ini nyah pecutan, deceleration. Okey, nyah pecutan, halajunya berkurang. How about B? Okey, B ni kalau saya letak nilai kan 5, bermaksud saat 05, saat 1, pada saat yang pertama masih lagi 5 sebab kan lurus. Saat kedua masih lagi 5, saat ke-10 masih lagi 5. Inilah kita panggil halaju seragam, constant velocity, halaju malar. Halajunya tidak berubah dengan masa. Okey, C. C meningkat daripada 0. Lepas tu as the time increase, so does the velocity. Laju dia naik 2, 3, 4 kan. Yang ni kita panggil pecutan, acceleration. Kalau tepat lagi, constant acceleration. Bermaksud setiap kali awak cari kecerunan, mahupun awak cari di titik A atau di titik B, awak sentiasa dapat nilai yang sama. Kecerunan di A sentiasa sama dengan kecerunan di B, yang menunjukkan bahawa pecutan di A adalah sentiasa sama dengan pecutan di B. Kenapa? Sebab kecurunannya sama dan ini adalah garis lurus, linear. Suatu garis lurus, sifat dia ada kecerunan yang sama. Macam mana cikgu kalau kita nak kecerunan dia tak sama, macam mana cikgu? Macam ni. So V lawan T, graf dia meningkat tapi ada cerun yang berbeza kecerunannya. Ni kita panggil pecutan meningkat. Ni pecutan dia kecil sebab kecurunannya kecil. Yang ni makin cerun kan, pecutannya bertambah. Ni increasing acceleration. Okay, so C dengan D lebih kurang sama. Inilah dia pecutan seragam. Okay, nombor 5, rajah menunjukkan selai bulu pelepah. Soalan ni selalu keluar sedang jatuh dalam keadaan vacuum. Vacuum tu apa pelajar? Jangan lupa vacuum adalah satu keadaan di mana tiada partikel udara, no air particles. Tidak ada partikel udara. Apa kesannya? Bila tidak ada partikel udara, maka tidak ada lagi geseran udara, no air friction ataupun no air resistance. Tidak ada lagi geseran udara. Bermaksud luas permukaan ataupun saiz objek atau bukaan objek sudah lagi tidak memainkan peranan. Kalau bukan dalam keadaan vacuum, bola akan jatuh dulu, metal ball akan jatuh dulu. Tapi sebab dalam keadaan vacuum, maka rintangan udara tak mampu lagi ataupun tidak menolak lagi feather ini untuk jatuh lebih lewat dari bola. Okay, so kedua-duanya will be reaching the bottom at the same time. Akan jatuh pada masa dan ketika yang sama. Dan pada ketika ini kita panggil sebagai free fall ataupun jatuh bebas. Jatuh hanya di bawah, under the influence of G sahaja, gravitational field strength. Nilai G tak berubah. Dekat bumi ni 9.81. Semua objek akan jatuh dan mempunyai pecutan yang malar, yang sama, iaitu 9.81, regardless of the size, regardless of the mass, regardless of the shape, dalam keadaan vacuum. Okay, so kena note dalam keadaan vacuum. Okay, but in real life memang metal ball akan jatuh dulu kalau bukan dalam keadaan vacuum. Sebab
Bukan sebab metal ball tu dia metal, berat ke, jisim dia besar ke, bukan. Sebab rintangan udara yang bertindak pada bulu pelepah lebih besar. Tu je reason dia. So kalau kita exclude the reason, kita bawa keluar semua faktor yang menyebabkan dia lambat jatuh tu, then kita tahu bahawa kedua-duanya jatuh dengan masa dan ketika yang sama, kerana kedua-duanya ditindakkan oleh daya graviti yang sama, G yang sama. So soalan tanya, apakah statement best to describe the motion? So yang ni kita panggil pecutan seragam, constant acceleration. Berapa nilai dia? Ni nilai dia. Semua objek akan jatuh dengan nilai pecutan yang sama, iaitu 9.81 ms negatif 2. Selalu keluar soalan tu, tolong kuasai. Okey, 6. Troli A, troli B sebelum dilepaskan. Ini sebelum dilepaskan. Kita tengok ni bercantum dan kedua-duanya tidak bergerak. Okey. 4.2 selepas dilepaskan. Okey, selepas dilepaskan, troli A ke kiri, troli B ke kanan. Okay, now we like to consider apa berlaku sebenarnya. Ini dipanggil letupan, explosion, where initially, yang pada awalnya kedua-dua troli tidak bergerak. Okay, tidak bergerak. Selepas berlaku pelanggaran, kedua-duanya bergerak berasingan. Inilah kita panggil letupan, explosion. So dalam explosion, kita pakai konsep atau formula yang sama dengan pelanggaran kenyal. Okey, cuma sebelah kiri kita letak kosong. Okey, saya tunjuk sikit dia punya asas dia. So kita pakai pelanggaran kenyal M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Sorry kalau tulisan saya tak berapa nak cun tak berapa nak cun, harap boleh faham lah tu. Okey, disebabkan U1 dan U2. U1, U2 ni apa? U1 ni halaju awal bagi objek pertama, U2 adalah halaju awal bagi objek kedua. Bergerak ke mula-mula? Tak bergerak. Bermaksud kosong dan kosong. U1 pun kosong, U2 pun kosong. Disebabkan kosong, maka di sebelah sini jadi kosong. 0, 0. Then you get the explosion punya formula M1V1 tambah M2V2. Okay, now kita nak ganti. Sebelum nak ganti, we establish dulu the direction. So now saya nak establish bahawa sebelah kiri saya nak consider negatif. Sebab bergerak ke kiri, saya nak consider this particular information of velocity adalah bernilai negatif. Saya nak letak nilai negatif. So jawapan saya akan jadi positif nanti. Kita tengok So mass pertama, troli A, kedua-duanya 2 kg kan. Okay, no problem dua-dua 2 kg. Tapi sorry, sebelah troli A ni jisimnya ada pemberat di atas troli, maka kita tambah 2 tambah 2 jadi 4. Okay, now saya nak mula gantian. Kosong sama dengan 4 troli A, kemudian darab dengan negatif 0.5. Kenapa negatif? Sebab sini saya dah consider tadi, saya kata sebelah kiri, left, saya nak consider negative velocity. Alright, kemudian tambah M2. M2 adalah troli B. Troli B 2 kg, tak ada beban apa-apa, 2 kg. Alright, 2 kg, saya ganti 2 dan saya letak simbol V2. Dalam kes ni VB dah kan. Dia nak minta awak cari velocity troli B. So VB, nak letak V2 pun boleh kan. Tapi saya nak awak nampak yang saya tengah kira velocity B. Alright, selesaikan yang ni dulu. Pelan-pelan tengok dia punya jalan kira, jangan kelang kabut kan. Budak-budak sekarang cakap jangan kabut lah. 0.5 darab 4. Okey, kemudian bawa pergi ke sana. Okey, selesai yang belah sini. Simple math will give you the answer. So jawapannya sorry, kalau bawa pergi sana, saya tunjuklah alang-alang saya tunjuklah. So darab dia ni dapat 2 kan. Dapat 2, sini dapat 2. Betul? Bawa pergi ke sana dapat
negatif 2 bawa pergi sana dapat 2. So 2 sama dengan 2 VB, maka VB sama dengan 2 bahagi 2 dapat 1 ms negatif 1 KB. So the motive here, awak kena tahu apa konsepnya explosion. Okay, kalau soalan tanya apa prinsip fizik yang digunakan, principle of conservation of momentum, bahasa Melayu prinsip keabadian momentum. Kemudian awak juga kena consider bahawa gerakan ke kiri bermaksud hal lajunya perlu diletak tanda negatif. Kalau awak tak letak, awak kena consider atau awak akan dapat jawapan di sebelah troli B ni, dapatlah jawapannya negatif. Nanti kan awak tengok sini, mana ada, tak ada negatif. Sudah kan. So most of the time kita consider kiri negatif, macam tu. Okay. Nombor 7. Seorang lelaki sedang bergerak menggunakan personal transporter dengan suatu pecutan. Sini highlight of the information here adalah berlakunya pecutan. Motion itu dalam keadaan pecut. Awak kena ingat, dalam pecutan, kenapa objek boleh mengalami pecutan? Kerana forces not in equilibrium. Apa tu? Apa maksud forces not in equilibrium? Semua daya yang bertindak tu tak sama besar. Mana daya dia? Ni 1, 2. Bermaksud daya tujah dengan daya geseran sama besar ke? Tak sama besar. Okay, so bila kita cari total force atau net force, that value are not going to be 0. Takkan jadi kosong. Mesti ada nilai. Contohnya kan, ni 5 Newton, sini 2 Newton. Sebab tu berlaku pecutan. Ataupun sini 10 Newton, sini 4 Newton. Ada baki. Bila kita tolak kan, ada baki. Okay, sekadar awak kalau bertanya, cikgu, kalau motion dia bukan pecutan cikgu, contoh motion dia dia bagi constant velocity. Kalau constant velocity apa pula? Yang ni force in equilibrium, forces in equilibrium. Satu lagi, kalau rest, at rest, stationary pun sama juga, force in equilibrium. So daya depan dengan daya belakang will be equally the same. Kalau 5 Newton depan, belakang jadi 5 Newton. Yang mana kalau kita cari the net force, we end up dengan jawapan kosong. Yang ni negatif 5, sini 5, negatif 5 tambah 5 dapat kosong. Ni dalam buku teks ni, kalau kiri negatif kan, macam tu. So back to the soalan. Sorry saya melencong sikit sebab bagi sikit lah kan information extra. So pernyataan manakah benar? Sekarang ni berlaku pecutan. Balik kepada kisah berlakunya pecutan. So pecutan, daya tak seragam, daya tak sama besar, tak seragam. Tidak berada dalam keseimbangan, maka daya tujah lebih besar dari daya geseran. Tu pun kalau dia kata bergerak ke depan lah, kalau memecut ke depan. So the answer for number 7 will be B. Daya tujah lebih besar dari daya geseran. So pecutan ke depan. Boleh ke pecut ke belakang? Boleh kot. Kalau pecut ke belakang, daya geseran lebih besar dari daya tujah. Tu pun kalau boleh pecut ke belakang lah. 8. Okay, gravitational field strength dalam bentuk simbol adalah G kecil tu. Apa maksud G kecil? G kecil ada dalam formula weight. So weight sama dengan mass times gravitational field strength. Inilah G dia tu, nilai G gravitational field strength tu. So by formula, kalau kita rearrange, G will be equals to W bahagi M. Okay, so bila kita tengok formula ni dan tengok pilihan jawapan, rupanya ada cara untuk kita explain. So the weight here is the force. Okay, weight adalah salah satu daya. Ada lagi tak yang boleh melambangkan daya? Ada. Selain pada weight, kita ada tension. Kita ada tension, T. T itu pun force juga. Okay, so it is a force divide by
unit of mass. Okey, kalau kita nak buat definition, tak boleh pakai divide, kita akan pakai perkataan per unit. Per kan bahagi, per unit. So it is the force per unit mass. Okey, ni the force acting per unit mass due to gravitational attraction. So yang inilah definition bagi G, yang paling sesuai, paling tepat. Okey, 9. Ahmad, Rama, Lim, jisim yang sama. Okey, semua ada jisim yang sama. Dan F1, F2, F3, ni nilai F ni adalah daya graviti di antara mereka. Oh, nilai daya graviti ataupun juga disebut sebagai universal force. So universal force ni apa? Satu daya yang bertindak ke atas semua celestial object atau semua body dalam universe. Contohnya awak dengan handphone awak pun ada daya graviti. Awak dengan mak awak pun ada juga daya graviti. So apa faktor dia? Menurut formula, universal force adalah equals to G pemalar universal darab dengan jisim objek pertama darab dengan jisim objek kedua bahagi dengan R kuasa 2. R ni apa? Jarak. Ni R. Ni R2, sini R3, sini R1. R tu jarak di antara pusat objek pertama ke pusat objek kedua. Tu jarak situ. Macam tu. This is the R. So diberi dalam soalan bahawa ketiga-tiga Ahmad, Lim dan Rama mempunyai jisim yang sama. Jisim yang sama. Bukan saja-saja soalan bagi ni. Soalan kata okey, ni faktor ni dah malar, M1, M2 malar. Jadi tinggallah satu je faktor yang mempengaruhi nilai F, which is the R value, jarak dari pusat objek pertama ke pusat objek kedua, dan hubungannya dengan force. Kenapa hubungan dengan force? Soalan suruh cari. Soalan tanya force mana yang lebih besar. Force mana yang lebih besar dalam urutan macam mana? Adakah sama? Adakah F2 lebih besar? Okey, nak tentu macam mana tu? Kita tengok dalam formula ni. So by looking at the formula, kita tahu bahawa kalau jarak di antara dua objek dari pusat ke pusat adalah jauh, maka nilai daya universalnya, daya semestanya akan kecil, and vice versa. Okay, so kita susun macam ni lah. Baik, segitiga yang saya pasti soalan dekat sini ada, ni adalah segitiga sudut tegak. So kita tahu bahagian yang kita tengok sebelah sini, which is R3, adalah yang paling jauh. Sebab ni hypotenuse. Hypotenuse. Betul ke ejaan saya pun tak pasti. Alamak, tengah jam lah. Sekejap Saya punya laptop tengah jam. Tunggu sekejap. Sabar itu separuh daripada iman. Tu dia. Okey tu. Alright. Hypotenuse. Kalau saya salah je, sorry. Hypotenuse adalah sisi terpanjang dalam segitiga bersudut tegak. Sisi terpanjang bermaksud R dia paling jauh, maka force F3 paling rendah. F3 paling rendah. Okay, so yang paling dekat mana? Ni F1 atau R1 adalah paling hampir. Maka bila paling hampir, R dia paling kecil, force dia paling besar. F1 largest, greatest. So F2 akan duduk tengah-tengah lah. Okay, so F1 lebih besar dari F2, F2 lebih besar dari F3. That give you the answer B, bola. Okay, sekejap saya check adakah saya punya recording masih berjalan. Sebab the latest video sebelum ni ada senyap tiba-tiba senyap. Bukan saya pergi mana-mana. Saya tak tahu kenapa suara saya tak direkod, gambar pun saya rasa still pictures kot. Sorry itu saya minta maaf sangat lah. Tiba-tiba pula dia stop recording. Okay, nombor 10. Sebuah satelit berjisim 500 kg.
Ni jisim satelit mengorbit bumi pada jarak 380 km daripada permukaan. Tajuk gravitation ni dia suka menipu kat sini. So make sure awak tahu apa maklumat yang diberi. Yang ni height tau. 380 ni H, nilai H. Biasanya kita taklah pakai H, kita pakai R. Dia nak tipu awak kat situ. R tu apa? R tu jarak dari pusat bumi atau pusat planet directly to the object yang sedang orbit. Yang ni kita panggil R. R kecil kan. So R kecil sebenarnya hasil tambah H dengan R besar, radius bumi. Dekat sini dia nak tipu awak. R kecil yang dalam formula adalah hasil tambah R besar, which is the radius of the earth, tambah dengan H. Sebab kita ukur dari pusat ke pusat, pusat ke pusat, pusat bumi ke pusat satelit. 380 ni hanyalah ketinggian daripada permukaan. Okay, so yang ni alert bahagian sini. Untuk cemerlang bahagian graviti, situ awak kena faham dulu. Kalau tidak awak garantilah sampai esok pun tak dapat punya jawapan. Ataupun dapat jawapan cuma misleading jawapan awak tu. Okay, faham misleading Misleading maksudnya ada jawapan tapi awak rasa macam betul ni ada jawapan. Sebenarnya telah ditipu hidup-hidup. Okay, soalan soal apa? Menggunakan rumus. Dah ada rumus dah tu. Hitung tempoh bagi orbit. Okay, tempoh jangan tak tahu pula. Dah ada formula tak tahu pula tempoh tu yang mana. Period is here, T ni. Kita nak cari T. Kita dapat dulu T square, lepas tu kita square root. Mana jalan kira dia? Baik, kita buat jalan kira, and then awak cuba tekan calculator untuk dapatkan jawapan. So T square, saya ambil side sini sikit, is equals to 4 pi kuasa 2, kemudian R kuasa 3. Okay, R tadi saya dah kata dah, R tu mestilah hasil tambah R dengan H, which is the radius of bumi. Ni radius dia 637 darab 10 kuasa 3 kilometer. Dekat situ ada kilometer. So make sure awak tahu kilometer dan gantikan kilometer juga kat situ. Okay, ni kilometer. Tipu lagi. Banyak penipuan sebenarnya. Seorang bijak ada takkan kena tipu lah. Jadilah orang yang bijak. Okay. Kemudian jawapan ni kita tambah dengan H 380. Nampak ke? Sekejap. Okay, nampak. 380 kilometer. Kilo, darat lagi kilo 10 kuasa 3, tutup kurungan, dan jangan lupa kuasa 3. Banyaknya nak kuasa kat sini. Sebab tu tajuk gravitation ni dia tak boleh lalai. Awak tak boleh lalai. Lalai awak silap lah kira. Okay, tu baru gantian tu. Kita nak secure the first mark kan. Kita nak kena ganti betul-betul. Okay, kemudian bahagian bawah pula G. G tu apa pula? G adalah pemalar semesta kan, gravitational constant. Gravitational constant, pemalar. Bahasa Melayu saya terlupa lah. Gravitational constant, nilai G adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Tu G besar. Kemudian bahagi dengan M besar. M besar adalah jisim bumi. Ni ada kat sini, jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24. Sorry kalau awak ada dengar orang tengah mesin rumput. Saya tak tahu kenapa sekarang juga ada nak mesin rumput. Harap-harap awak tak dengar lah kan, InsyaAllah. Okay, awak akan tekan calculator. Awak dapat T square. Lepas tu awak square root. Make sure awak buat berhati-hati. Awak akan dapat T sama dengan 5.860 saat. Kemudian tengok pilihan jawapan ada tak? Dia buat dalam standard form. Okey, buat dalam standard form, kita undur titik perpuluhan tu 1, 2, 3. Berhenti kat situ. So dapat 5.5 2 sebab kita nak ambil 3 decimal places. 8 ni kita masuk ke dalam 1.
So darab 10 kuasa, kita dah undur berapa tadi? 1, 2, 3. Undur 3 kali ke kiri, kuasanya positif. So dapatlah jawapannya C. Okay. So the keyword here is for you to understand apa itu R kecil. Dan jangan terlalu jangan rush. Soalan ni jangan rush. Kadang-kadang awak dapat jawapan tapi sebenarnya memang penggubal buat jawapan yang mengikut pemikiran salah awak tu. Okay. Pemikiran salah maksudnya awak ingat ni R dia lah ni, masuk dalam ni. Ada jawapan tapi bukan jawapan yang betul. Bukan jawapan yang betul. Baik, 11. Mengapakah sebuah satelit komunikasi perlu berada dalam orbit geopegun? Geopegun kerana untuk memastikan bahawa tempoh orbital period equals to 24 hour. Ini ciri-ciri geopegun punya satelit. Orbital period equals to 24 hours, which is equal to the the rotation of the earth lah kan, masa 24 jam bumi. Simple lah ni, direct. 12. Semangkuk sup yang panas dibiarkan pada suhu bilik. Semangkuk sup yang panas dibiarkan pada suhu bilik. Maksudnya ada berlaku pemindahan haba daripada sup kepada persekitaran, surroundings, udara di sekeliling, dan daripada udara sekeliling kepada sup. Haba ada pindah kepada udara, ada juga dari udara pergi kepada sup. Okey, soalan tanya keseimbangan terma. Dah tahulah, confirm lah soalan nak tanya pasal keseimbangan terma. Dalam konsep keseimbangan terma, haba Q1 akan sama dengan haba Q2. Bermaksud pemindahan haba daripada sup kepada persekitaran akan sama banyak dengan dari haba dari sekeliling kepada sup. Jumlah haba dia sama, bukan kosong. Bukan bila keseimbangan terma tercapai jumlah haba kosong, bukan. Okey, jumlah haba yang berlaku keluar ataupun release will be equals to ni release the heat release will be equals to the heat absorb. Haba yang dilepaskan sama dengan haba yang diserap. Tu konsep dia. So most of the student biasanya nak jawab yang ni, tiada pengaliran haba. Salah. Bukan tak ada pengaliran haba, tapi jumlah habanya sama. So tiada pengaliran haba bersih. Bermaksud haba ni, kalau kita tolak haba ni, contohnya sini 5 joule, sini pun 5 joule. 5 joule tolak 5 joule kan ke kosong joule. Tiada pengaliran haba bersih. Kita cari total dapat kosong. Macam tu. Selalu yang ni misconception. C. Tolong jangan jawab yang macam C ni. Haba ada berpindah tapi jumlahnya sama. Okey, 13. Sebiji belon masing-masing berisi udara dibawa ke arah lilin yang menyala. Ni biasa buat kan, lower form. Belon yang tak ada udara meletup, belon yang ada udara sahaja meletup. Belon yang ada udara dan air tidak meletup. Okey, so ni konsepnya apa? Muatan haba tentu. Kenapa belon on the first place yang pertama ni explode? Okey, kenapa? Kerana apabila menerima haba, maka partikel udara ini menerima sejumlah tenaga, iaitu tenaga haba, dan berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetiknya bertambah menyebabkan pelanggaran, collision bertambah. Collision tu apa? Pelanggaran di antara molekul dan dinding. Bila bertambah, tekanan juga bertambah. Okey, tekanan bertambah. Bila tak dapat nak tampung lagi dah, pecah. Macam tu. Okey, apa berlaku dalam belon yang kedua ni? Belon kedua ada air. Air ni mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, nilai C yang besar. Nilai C yang besar ni, it took longer time to increase in temperature. Mengambil masa yang lama untuk meningkat suhu dia.
So dia most likely akan pecah juga, tapi took longer time. Kenapa? Sebab ada air. Air ni lambat nak naik suhu dia. Bila lambat nak naik suhu dia, tenaga kinetik dia most likely akan maintain ataupun masih rendah. So bila tenaga kinetik dia tak berapa nak berubah, pelanggaran juga tak berubah, dan pressure juga tidak berubah. Bila pressure tidak berapa berubah atau lambat nak berubah, tak pecah lah dia. Tak ada yang menolak kan. Tak ada yang menolak dinding balon itu untuk pecah. So ni combination antara specific heat capacity dengan tajuk gas lah sedikit. Macam tu. 14. Zarah udara dalam bekas tertutup sebelum dan selepas dipanaskan. Sebelum dan selepas dipanaskan selama 5 minit. Mana yang sebelum? Okey, kita tengok soalan kan. Bila baca semua soalan. Sebelum, ini sebelum. Yang ni selepas. Selepas dipanaskan. Baik, sebelum dipanaskan, kita tengok anak panah dalam ni. Rupa-rupanya anak panah ni bila kita buka mata luas-luas, beza dengan yang selepas. Tu. Nampak tak? Menunjukkan bahawa pergerakan berlaku dalam velocity yang lebih tinggi, high velocity. Dia label kat situ kan. Anak panah pendek pula low velocity. Bila dapat soalan kan, kita ni memang ada tanggungjawab untuk baca semua informasi, each and every information. Jangan tahu nak tengok gambar nak jawab, tengok gambar nak jawab kan. Baca dan alami dulu. Awak ada satu soalan 1.5 minit maksimum kan untuk awak figure out the answer. So spend the time wisely. Tengok gambar betul-betul. So apa berlaku? Velocity meningkat. Itu menunjukkan bahawa apabila velocity meningkat bermaksud tenaga kinetik objek juga sedang meningkat. Kerana dipanaskan, tenaga haba bertukar kepada tenaga kinetik. So tenaga kinetik udara bertambah. Apa berlaku pada tekanan? Bila tenaga kinetik bertambah, maka berlaku lebih banyak collision, pelanggaran. Rate of collision bertambah, kadar pelanggaran jadi bertambah. Rate of collision increase. Maka bila asas ni bila pelanggaran antara molekul dengan dinding bertambah, maka tekanan juga akan bertambah. Tekanan memang bergantung kepada how many or how frequent the collision is. Kalau lagi kerap dia berlanggar, lagi tinggilah tekanannya. So this will give you the answer. Nombor 14. The answer adalah bertambah lah kan. Tenaga kinetik bertambah, tekanan bertambah. Alright. 15 merupakan sejenis gelombang mekanik. Kena tahu dululah mechanical wave ni wave yang macam mana. Mechanical wave is a wave that is needing ataupun needs medium to propagate. Apa tu propagate? To move. Okay, memerlukan medium untuk merambat. Merambat tu apa? Merambat tu apa pula? Bergerak lah, move. So perlukan medium, tu keyword dia. Jawapannya adalah air. Kalau tak ada air, tu bukan gelombang air nama dia. Air tak boleh travel. Okay, gelombang air tak boleh travel tanpa ada air. Tu gelombang air. Okay, yang lain-lain ni apa? Radio wave, microwave, light wave. Ini macam satu kumpulan ni. Ni kita panggil EM wave, electromagnetic wave. Gelombang elektromagnet adalah gelombang yang ada 7 geng. Yang ketujuh-tujuhnya ada ciri yang sama, iaitu can travel through vacuum. Boleh merambat dalam vacuum. Dia tak perlukan medium. Ada banyak kan, gelombang radio, gelombang mikro, gelombang visible light, infrared, sampailah ke gamma ray. Okay. So EM wave doesn't need medium. Mechanical wave needs medium. 16. Ciri manakah tidak berubah?
tidak berubah selepas pantulan. Pantulan yang tidak berubah adalah panjang gelombang. Okey, yang lain-lain semua berubah. Yang ni simple lah kan. Sebab pantulan, laju berubah, amplitude berubah, arah berubah. Of course ni confirm berubah kan. Panjang gelombang tak berubah. Macam mana nak lukis? Secara asasnya, kalau sini adalah dinding, okey, kemudian kita ada normal line yang mana 90 darjah dengan apa dia panggil, permukaan pemantul tu, dinding tu, normal line. So untuk melukis, make sure pertama angle samalah. Pertama angle pantulan, sudut tuju dengan sudut pantulan mesti sama. Kedua, bila awak lukis ni, the wave front, muka gelombang, muka gelombang sebelum dengan muka gelombang selepas, awak kena pastikan jaraknya malar. Kat mana jarak dia tu? Sini. Kalau sini ke sini 2 cm, selepas pantulan pun awak kena ukur supaya panjangnya turut 2 cm. Itulah dia panjang gelombang. Belajar. Inilah panjang gelombang, wavelength. Wavelength is the distance between two consecutive wavefront. Jarak di antara dua muka gelombang yang berturut. Ni muka gelombang kan, yang berturut. Berturut maksudnya sebelah-sebelah, directly sebelah. Okay, move on to 17. Seorang murid boleh mendengar muzik yang datang dari luar. Dia duduk dalam bilik, dia duduk dalam bilik tapi masih lagi boleh dengar muzik tu. Tapi dengan syarat pintu terbuka kan. Nampak tu, pintu terbuka. So pintu terbuka ni adalah satu konsep yang kita cuba kaitkan, ataupun penggubal cuba kaitkan dengan gap. Ni celah ni, celah ataupun gap ataupun slit kan. So ini konsepnya pembelauan, diffraction ataupun pembelauan. Kenapa? Kan dalam konsep pembelauan atau konsep diffraction, gelombang yang masuk ke dalam celah akhirnya akan dibelaukan. Belaukan ni apa? Disebarkan daripada satu arah jadi banyak arah macam tu. Disebarkan macam tu. So the sound wave daripada luar ni sebenarnya masuk ikut celah ni, lepas tu dia sebar macam ni. Dapatlah murid ni dengar gelombang walaupun berada di dalam bilik. Bunyi ada kat luar. Macam tu. So the wave spread out after passing through the gap ataupun passing through the slit. Okay, gelombang disebarkan selepas melalui celah. Ni konsep pembelauan, fenomena pembelauan. So jawapannya adalah di pembelauan. Okay ya. Teruskan ke 18. Yang ni tengok gambar pun tahu dah. Kalau buat banyak pasir kita pun tahu dah. Yang ni mesti interference lah ni, tak ada lain dah. Okay, satu susunan radas, panjang gelombang. Ambil maklumat, panjang gelombang cahaya monokromatik. Ni panjang gelombang dia. Panjang gelombang simbolnya apa? Lambda. Okay, jarak di antara dua celah. Jarak di antara dua celah A kecil. Ni jarak di antara dua celah. Dari celah ni ke celah ni, tu A. Okay, lambda kat sini lah. Lambda tu lampu punya wavelength of the cahaya. Okay, jarak di antara dui celah dengan skrin, daripada celah ni sampai kepada skrin, itu apa? D 4 meter. Okay, soalan minta cari apa? Hitung jarak di antara dua pinggir cerah. Jarak di antara dua pinggir cerah ni apa? It is the value of X, nilai X. Kalau kita tengok dalam raja, X adalah jarak daripada tengah cerah. Ni option kan, tengah cerah sampai ke tengah cerah yang berturut sebelah dia. So this is X. Ni yang soalan suruh cari ni. Ada option lain tak cikgu? Ada.
Boleh cari juga sama maksud dia dengan tengah dark ke tengah dark yang bersebelahan. Boleh? Itu pun X juga. Okey, so soalan suruh cari X. Dalam formula interference, whether it is interference cahaya ke, water ke, cahaya, water, sound ke, kita pakai formula lambda sama dengan A darab X bahagi dengan D. Formula ni boleh digunakan untuk mencari nilai X. Mana X tu? Ni kat sini. Alright. Ganti dulu pun boleh, rearrange pun boleh kan. Kalau nak rearrange boleh. Kita buat X, dia jadi lambda D bahagi A. Kita rearrange. Kalau tak nak, paper 2 ganti dulu pun tak apa. Lepas tu awak pindah-pindah lah kan, atau pulang lah. Awak punya cara yang awak fikirkan tepat dan mudah. Okey, lambda berapa tadi? Lambda 5.5 darab 10 kuasa negatif 7. So 5.5 darab 10 kuasa negatif 7. Kemudian D tadi 4 bahagi dengan A. A tadi 5 negatif 4. Okey, atas sikit. 5 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Alright. Sini pun don't rush. Okey, tekan betul-betul. Tekan 2-3 kali. Okey, kuasa, tanda bahagi, darab dan sebagainya tu susun betul-betul dan tekan dengan tepat. So jawapannya 4.4 darab 10 kuasa negatif 3 meter. That give you B as your final answer. Okay, ini selalu keluar ni. Selalu keluar Selalu keluar. Baik, 19. So yang ni adalah soalan yang terkait tadi kan, EM wave kan. Tadi saya kata electromagnetic spectrum. Inilah kawan-kawan dia ni. EM wave, dia bagi dekat awak sebelah kiri sudah ada gelombang radio, which is having the longest wavelength among the 7 members tu. Ini wavelength paling panjang. Gamma ray sebelah kanan dalam rajah ni wavelength paling pendek, tapi frekuensi paling tinggi, kuasa penembusan paling kuat, paling besar. Yang ni frekuensi rendah, kuasa penembusan paling lemah. Gelombang radio ni kalau awak duduk bawah bangunan, habis radio tak dapat dah, sebab dilindungi atau dihalang oleh bangunan, tak boleh tembus, kuasa penembusan dia lemah. Alright, soalan suruh letak geng-geng dia ni lah. Siapakah yang terlibat dalam 7 EM wave tu? So beside gelombang radio, we have microwave. Okay, microwave. And then we have infrared. Dekat X ni adalah infrared. And then we have visible light. Here, visible light. And beside visible light kita ada UV, ultraviolet, and then X-ray and gamma ray. So itu jawapan dia. X adalah infrared, Y adalah UV. So jawapannya B. Kena hafal ke cikgu? Kena lah. Susunan ni mudah je kan. So dia tak semestinya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kena tahu kawan dia sebelah kiri dan kanan lah. Kadang-kadang soalan bukan nak bagi dekat awak sentiasa gelombang radio belah kiri, ataupun sinar gamma sebelah kanan. Boleh juga dia terbalikkan. Urutan ni tak fix. Urutan, maksud saya bukan urutan tak fix. Urutan tu fix, tapi boleh jadi juga gamma dia letak belah kiri, radio belah kanan. Okay, so might as well kena hafal lah. Alright, 20. Rajah menunjukkan Cikgu Hikam melihat imej serangga berada di atas kedudukan sebenar. So, serangga ada kat sini. Saya tulis sikit Serangga of course lah duduk atas daun tu, tapi dia nampak kat sini. Dia tu siapa? Ikan tu nampak lebih tinggi dari kedudukan sebenarnya. Serangga tu duduk atas daun lah. Dia nampak imej serangga berada di atas kedudukan sebenarnya. Okay, so mana satu akan betul? Ni konsep apa? Ni adalah nama dia, konsep pembiasan. Dalam pembiasan,
kita kena tahu konsep bahawa cahaya akan dibengkokkan, bend. Cahaya akan bend. Kenapa cahaya kena bend? Sebab melalui medium with different density, ataupun lebih tepat optical density. Kerana cahaya sedang merambat ke dalam mediums, beberapa medium yang mempunyai ketumpatan optikal yang berbeza, ketumpatan optik yang berbeza. So cahaya bengkok lah ni, ni lah cahaya yang bengkok. Okay, kenapa reason dia? Sebab N lah, optical density, ataupun lebih tepat lagi refractive index. Refractive index yang berbeza. Kan bawah ni kan air, kat atas ni udara. N untuk water adalah lebih besar daripada N of air. N of air berapa? 1. N of water lebih dari 1. So that give you answer B. Indeks biasan udara lebih kecil dari indeks biasan air. Ni salah ni, ketumpatan udara lebih besar. Salah. Mana pula ketumpatan udara lebih besar? C pun salah. Laju cahaya dalam air lebih besar daripada laju cahaya di udara. Oh, tak boleh, tak betul. Okey, tu gelombang bunyi betul. Gelombang cahaya tak betul. Cahaya jadi slow, dalam air slow sebab air lebih dekat molekulnya. Okey, ada tumpat kan. D pun salah. Frekuensi udara lebih tinggi daripada frekuensi di air. Salah. Frekuensi sentiasa sama. So B. Alright, sampai situ saja untuk bahagian 1. InsyaAllah ada kesempatan lagi saya sambung dalam part 2. Sorry lama sidai awak. Bagi yang tanya pasal essay, saya tak sure lah saya boleh cover tak essay. Sorry banyak-banyak. Kalau saya sempat, saya cover lah few essays bahagian B bahagian C. But for now saya mungkin akan buat, memang saya akan buat paper 1 dengan bahagian A lah. Okay, sorry for that. Terima kasih dan good luck. Okay, masa dah dekat, teruskan momentum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.